Ya, terima kasih Sahi. Kerjasama baik serta kolaborasi dengan semua pihak termasuk penggiat industri, institusi kewangan dan negara luar membolehkan usaha kerajaan Sarawak membangunkan industri hiliran berasaskan minyak dan gas asli, metanol serta hidrogen dapat menjadikan negeri ini sebagai penggiat utama industri berkenaan termasuk teknologi hijau. Menyatakan perkara tersebut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng semasa merasmikan Majlis Penghantaran Modular dari Vietnam serta simbolik penyerahan sukuk 4 bilion ringgit oleh RHB dan Maybank di Tanjung Kidurong, Bintulu. The question is when you collaborate based on common platform, common objective, then everybody will gain. That's where Sarawak position is. We want to work with everybody. For that matter, when we share, everybody will gain. Employment generation is there. Export will be. And everybody will recognize us. Premier yang mula mencetuskan pembinaan loji metanol pertama milik Sarawak pada tahun 2019 percaya industri hiliran dan teknologi hijau yang diusahakan Sarawak itu mampu menjadi pemangkin pembangunan ekonomi negeri ini. Meningkap pembinaan loji metanol itu, ia tidak mampu dicapai tanpa sokongan dan kerjasama pelbagai pihak, termasuk pihak Petronas dan syarikat kontraktor tempatan. Malah katanya menerusi Petchem Sarawak, ia akan membuka ruang terhadap pasaran kerja tempatan khususnya dalam kalangan generasi muda, seterusnya berupaya membangunkan sumber manusia di kalangan anak tempatan. Sarawak ujar beliau membangunkan loji tersebut termasuk menggunakan teknologi baharu seperti sistem modular yang boleh digunapakai membangunkan kilang yang berasaskan gas asli. I must say that our future is quite bright lah. Kalau ni siap, kalau bank percaya, give us another 3 rating, 3A rating, we have a second methanol. We may have a second methanol and we work together with Petronas to give us gas. Then good also for your business, for the bankers. And then we go for cracking process, cracking all the gas to other derivatives. And once we have that, then as I said, we can become a player. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari pada majlis tersebut turut menyampaikan sijil penghargaan kepada 6 syarikat kontraktor yang mencapai 5 juta waktu selamat tanpa kecederaan. Beliau turut menyaksikan penyampaian cek sukuk pengeluaran pelaburan berjumlah 4 bilion ringgit kepada Petchem Sarawak di bawah portfolio sukuk wakalah oleh pihak RHB dan Maybank. Sementara itu, projek metanol Sarawak yang masih dalam pembinaan itu dijangka memulakan operasi pada suku pertama 2024. Sektor hiliran koko negara terutama coklat buatan tangan menyediakan peluang penerokaan yang amat luas bagi yang berminat menjadi usahawan koko. Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin berkata peluang penerokaan ini termasuk pasaran yang besar selain penyediaan pelbagai bantuan bimbingan seperti kursus oleh Lembaga Koko Malaysia. Menurut beliau, coklat buatan tangan boleh dipasarkan dengan mudah berikutan terdapatnya pelbagai sambutan atau majlis yang diraikan termasuk sambutan perayaan, keagamaan dan majlis persendirian. Ke arah itu katanya bagi melahirkan usahawan coklat buatan tangan yang berdaya saing dalam industri pembuatan coklat tempatan, kementeriannya menerusi Lembaga Koko Malaysia menganjurkan kursus asas pembangunan usahawan coklat buatan tangan. Objektif utama program ini adalah untuk memberi pendedahan awal kepada peserta kursus tentang teknik, tata cara dan cara penghasilan coklat sekaligus mencetuskan minat untuk menceburi bidang keusahawanan pembuatan coklat tempatan. Ia juga merupakan sebagai satu strategi khas di bawah program promosi koko dalam rancangan Malaysia ke-12. Datuk Willy Mongin yakin menerusi tawaran pelbagai insentif sokongan pemasaran seperti peralatan penghasilan coklat, khidmat nasihat serta bimbingan berterusan, ia berupaya merangsang malah memberi sokongan kepada bakal usahawan.
Beliau menyatakan demikian pada majlis penutupan Kursus Asas Pembangunan Usahawan Coklat Buatan Tangan Siri 2 tahun 2022 anjuran Lembaga Koko Malaysia di Kompleks Sara Koko Kluster Kota Samarahan. Dalam pada itu, Datuk Willy Mongin mendedahkan hasil bimbingan Lembaga Koko Malaysia. Tahun lepas, seramai 14 orang usahawan coklat yang aktif di Sarawak telah berjaya menghasilkan 1,321 kilogram coklat dengan jumlah jualan sebanyak RM143,000. Jumlah ini melonjak bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini dengan hasil mencecah 1,662 kilogram coklat dengan jumlah jualan sebanyak RM200,000. Peserta yang ditemui menyambut baik penganjuran kursus tersebut. Kami bersyukur kerana dapat mengikuti kursus yang bagus ini untuk kemajuan kami. Mula-mula sebelum ikut kursus ni saya rasa macam susahnya nak buat coklat kan sebab nampak sangat cantik dan mewah. Tapi apabila selepas kami diajar oleh tenaga pengajar yang sangat mahir daripada lembaga Koko, rupa-rupanya pembuatan coklat ini sangatlah mudah. Kursus disertai 26 individu dari kawasan Puncak Borneo yang pertama kali membuat coklat. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan komited untuk memastikan semua agensi di bawahnya terus aktif terlibat dalam program Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK akan datang. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan berkata, ia penting dalam memastikan kementerian tersebut lebih kreatif dan berinovasi seiring dengan perubahan teknologi digital dan corak pembangunan pesat. Datuk Snowden turut menyarankan agar menubuhkan projek berasaskan hybrid atau kolaborasi antara agensi-agensi dengan melibatkan penggiat industri ke arah hasil inovasi yang lebih berdaya saing dan efisien. Beliau berkata demikian ketika membaca teks ucapan mewakili Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada mini convention KIK Kementerian berkenaan di Kuching. Dalam pada itu, kumpulan khazanah daripada Jabatan Muzium Sarawak muncul johan pada KIK tahun ini dengan memenangi hadiah wang tunai RM2,000 beserta piala. Naib juara dimenangi oleh Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan melalui kumpulan Star 2, manakala tempat ketiga dimenangi kumpulan Muzio daripada Jabatan Muzium. Kumpulan tersebut masing-masing memenangi hadiah wang tunai RM1,500 dan RM1,000 serta piala. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Bersama kita semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.